Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma Daudal jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah. Kita dipanjangkan lagi umur, dibagi kita tambahan hidup untuk tak lain mentajalikan, menzahirkan semata-mata kediriannya. Bukan maknanya kita hidup ni menceritakan diri kita, tapi adalah untuk menceritakan tentang diri Allah. Tak ada yang lain. Semata-mata menceritakan tentang diri Allah, bukan yang lain. InsyaAllah mati kita. Ada apa? Jadi insyaAllah jadi kita dudukkan diri kita ni ketiadaan, dan kita kena belajar sama-sama merasakan kita ni, bukan merasakan, betul-betul kita ni tak memiliki hidup. Faham tak? Maknanya kita tak memiliki hidup. Jadi hidup ni sebenarnya dalam diri kita ni, hidup mengesahkan Allah. Boleh tak kita nak buat macam tu? Memang cakap insya-Allah semua. Abah sendiri pun belum boleh mampu lagi. Tapi kita minta kepada Allah. Kita mohon betul-betul kepada Allah, sebab itulah tempat yang paling selamat. Dan punca kita tak selamat ni bila kita ada rasa macam seolah kita mempunyai. Hidup ni kita punya, jadi kita berkeinginan lain-lain. Itu yang punca tadi, jadi hawa nafsu syahwat itu. Tapi bila kita tahu hidup ni hak Allah Ta'ala, dan Allah nak menceritakan dalam hidup yang dia bagi pada kita, menceritakan tentang diri Allah, menceritakan tentang kisah Allah. Jadi kita tak risau. Yang kita risau, kita rasa macam kita memiliki kisah ni, kita yang kisah. Jadi kita ingat-ingat kisah-kisah yang dulu. Jadi bila kita nak mati pun kita rasa susah juga, sebab ingat pasal kenangan-kenangan tu tadi. Padahal kenangan-kenangan tu kisah-kisah Allah Ta'ala ni kisah. Tu bukan senang, termasuk bukan Abah cakap ni Abah boleh lulus. Maknanya kita sama-sama kena buat. Kenangan-kenangan, kisah-kisah yang lepas-lepas tu. Itu mendatangkan kita kerisauan. Seolah-olah kenangan tu tadi, seolah-olah kita tak dapat jumpa lagi dalam kenangan tu. Kita rasa macam seolah-olah itu milik kita, kenangan tu. Cerita-cerita yang lepas. Jadi cerita-cerita lepas tu kita ingat kita nak dapatkan balik. Kita rasa gitu. Itu yang jadi tekanan hidup kita. Kita takut nak mati. Tapi kalau kita tak rasa itu semua bukan milik kita, itu semua kisah-kisah apa yang lepas dalam hidup kita ni, semua kisah-kisah dia. Jadi kita kenangan-kenangan tu semua kisah-kisah dia lah tu. Dia yang mencorakkan. Suka ke, duka ke, pahit ke, manis ke, indah ke, tak indah ke, sakit ke, susah ke, senang ke, itu semua kisah dia. Yang jadi masalah, kita tak boleh nak rasa itu semua hak Allah Ta'ala, kisah Allah. Kita nak rasa itu kisah kita. Maka itu bila kita nak menghadapi maut, ataupun menghadapi mati, ataupun seseorang yang kita sayangi nak mati, kita akan juga rasa tak boleh nak terima.
Pasal kenangan dengan dia. Betul? Jadi itu hidup ni akan berlaku pada diri kita masing-masing begitu. Puncanya tu rasa Abah cakap tadi. Puncanya kita merasa kedirian kita. Itu punya kisah-kisah tu kita rasa itu milik kita. Yang lepas-lepas. Jadi bila tu kita rasa milik kita, kita akan beringat. Kita ingat balik kenangan tu. Seolah-olah kita, itu hak kita. Itu yang jadi kita tekanan bila kita dalam hidup dan juga bila kita nak mati nanti lagi. Jadi cuba kita sama-sama olahkan supaya kita kembali sentiasa dengan Allah. Sebab sebelum ni kita kan tak ada. Jadi diciptakan kita roh kita. Kita pendiri roh kita pun di sisi Allah. Nak Allah je waktu tu. 4,000 tahun. Dengan asyik dengan Allah. Kemudian barulah lepas 4,000 tahun dimasukkan di dalam jasad umi. Dalam umi kita 120 hari. Dalam perut umi masuk roh tu. Lepas tu kita lahir 9 bulan 9 hari lebih kurang kan. Lahir. Bila lahir dah besar, dah sampai akhir balik, kita tak mau cari. Akal kita dah bijak. Allah bagi umur berapa? 16 ke 17 kan? Lebih kurang gitulah, 15, 16, 17 kan? Dah akhir balik, kita tak mau cari balik diri kita balik yang sebenar. Rahsia yang amat besar tu. Maknanya yang amat nikmat ketika di alam roh. Nikmatnya dengan 4,000 tahun. Dan kita berjanji di alam roh, kita tak mau yang lain. Jadi lupa perjanjian kita. Padahal baru duduk kat dunia baru 15-16 tahun kan. Jadi kita biarkan lama-lama. Sampai umur 50, 60, 70. Ada yang sampai dah meninggal pun tak mau cari siapa Tuhan dia. Hanya dia tahu sebut je nama Allah. Tapi dia masih tak ke. Maka tu Allah ingatkan selalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak kali tak kita dengar? Bila ada orang kena musibah ya. Musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kena musibah apa pun. Bukan kata orang meninggal aja. Apa aja musibah? Apa musibah dia? Covid ke apa lagi? Tersepak batu ke, jatuh dalam longkang ke, tanaman tak subur ke, kerja tak dapat gaji, kena potong gaji. Musibah tak tu? Apa kita sebut? Innalillahi. Kenapa Allah suruh sebut tu? Kita datang daripada Allah, ada punya apa-apa tak? Kita ni sebelum ni tak ada. Jadi kalau benda tu terlepas, apa kita nak frust sangat? Betul? Tapi kita tak faham. Kebanyakan orang kita sekarang ni bukan bumi sini, bumi tempat lain. Kebanyakannya bila orang meninggal bau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah pasang tu. Itu tak kurang tepat, bukan saya cakap tak tepat, kurang tepat. Sebab kita tak faham maksud dia punya bedah siasat ayat tu. Sebenarnya kita yang kena, bukan orang lain kena. Itu lebih tertumpu pada diri kita. Dan kita bagi nasihat pada orang lain tu supaya orang sedar bahawa kita kena ingat balik kita ni innalillah, kita ni datang daripada Allah. Sebelum ni kita tak ada. Kita ni hidup ni daripada Allah bagi kita hidup. Dan kita pasti dengan Allah juga tak ada diri kita. Yang ada hanya wa inna ilaihi. Jadi sentiasa dalam hidup kita, dalam ayat tu tadi, kita tak ada, yang ada hanya Allah. Itu nak dipaham. Jadi kalau apa pun Allah ambil balik, memang tu hak Allah, kita pun tak pernah ada. Kita lahir selai benang pun tak ada. Itu lahir. Semua Allah jadikan, tubuh kita, pendengaran, penglihatan, semua Allah jadikan. Bila Allah uji sikit, dia tarik balik. Tu. Kau sebelum ni pun tak ada. Tu pasal kita nak kena mengaji kenal diri, kenal Allah. Kita tak ada. La ilaha il. Yang ada hanya Allah. Itu nak selalu mainkan dalam hidup. Tu kuat iman kita. Tapi kita tak belajar, kita hanya sebut je. Kita tak faham. Apa tu la ilaha illallah? Apa tu inna lillahi wa inna ilaihi
Kita datang daripada Allah dan kita kembali kepada Allah. Maknanya bukan kembali tu maknanya kembali. Sebenarnya bukan dimaksud kembali tu kembali pada datang daripada Allah keluar, lepas tu nanti kita datang balik kepada Allah. Bukan. Sebenarnya sentiasa 24 jam yang ada hanya Allah. Itu bedah siasat ayat tu. Masih Haji ni pandai-pandai ya. Maksudnya bukan maksud dia. Ini kita nak pakai. Ayat ni Allah suruh pakai, bukan suruh sebut aja, tak faham kita ni. Pakai dalam kehidupan baru kita tahu, oh betul lah. Ayat ni nak selalu yang kita nak rasakan hanya Allah je yang ada. Maksud inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kedua-dua maksud tu bila kita dah kaji, rupanya yang ada hanya Allah je. Datang daripada dia, pergi pada dia. Macam mana apa maksud dia tu? Kita datang daripada dia, sebelum ni kita tak ada, dan pergi pun kepada dia. Apa maksudnya? Ada ke kita? Maknanya tak ada. Itulah maksudnya maknanya. Apa yang kita nak risau kalau sebab kita duduk kat mahai hidup. Jadi kita kumpul maknanya di tempat yang mahai kita duduk kat mahai hidup. Kita ni tak pernah hidup. Jadi kita yang sebenarnya yang hidup hanya dia maha hidup. Kita tak pernah hidup. Habis ini kau hidup ni, ini menunjukkan dia yang hidup. Yang kau bercakap dia punya perkataan, dia nak menunjukkan yang dia tu berkata-kata, cerita dia, bukan cerita kita. Iblis sekalipun cerita siapa tu? Allah. Jadi semua ada dia punya skrip-skrip dia. Irfan pandai. Skrip-skrip tu semua skrip-skrip daripada Allah. Bentuk-bentuk tu pun Allah juga. Jadi daripada awal, akhir, zahir, batin semuanya hak wa huwa bikulli syai'in alim. Seluruhnya adalah ilmu, menunjukkan ilmu cerita Allah. Adakah kita nak rasa lagi? Jadi itu kita nak belajar sama-sama, duduk kat situ. Kan? Abang tu cakap tadi sekalian alam kan, ada tadi kan? Maknanya semua dalam tu kita duduk dengan yang menciptakan tadi. Kita duduk. Yang bayang-bayangkan Allah tu macam mana? Maknanya kita duduk pada yang menciptakan semua tadi. Syurga, neraka semua dalam tu bang. Kan? Jadi kita nampak tak? Itu semua skrip-skrip Allah. Ni orang yang berdosa tempat dia gini. Orang yang ini neraka. Orang yang ni syurga. Semua dalam sekian alam. Jadi kita duduk kat luar sekian alam tu. Yang menciptakan tadi. Yang mahai, hidup, yang abadi, azali, yang mengetahui sekalian alam tu tadi. Daripada awal sampai akhir, zahir batin semua dia tahu. Jadi kita duduk kat maha hidup tu tadi, tak ada kita. Jadi kita nampaklah tu semua, kita akan nampak kat sekalian alam ni. Nanti dah mati kat dunia ni, dalam tu, bumi. Dah mati pergi alam ni pergi alam ni. Dia duduk dalam sekian alam. Isi banyak-banyak, ada Lauh Mahfuz, ada syurga, ada neraka, ada padang mahsyar, semua dalam tu. Semua dalam. Jadi kita duduk kat yang menciptakan tu tadi. Tu dia kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita duduk di situ. Irji'i ila rabbiki. Kita duduk di situ. Bila kita duduk di situ baru kita tahu, ya Allah, ini semua engkau punya skrip engkau. Jadi ada risau lagi tak? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, engkau mendapat kemenangan wahai kekasihku, Allah Ta'ala kata. Iaitu engkau tahu dah tempat kembali engkau. Engkau tak duduk dalam Rabbil Alamin. Kau duduk kat yang menjadikan Rabbil Alamin tadi. Maka engkau aku panggil dengan panggilan manja, wahai Muhammad, ya ayyatuhan nafsul, wahai jiwa yang tenang. Di situ tempat ahli tuju kita. Jadi masa hidup kita tak tahu nak ahli tuju kat mana. Risau tak kita? Itu kata nanti nak pergi padang mahsyar, nanti nak dalam kubur pula nak soal. Jadi bercelau, berpusing-pusing ingatan kita. Tak tentu arah kita. Kita beribadah takut pada azab neraka. Kita beribadah nakkan silap kita. Bukan saya Abah cakap neraka azab tak ada. Bukan kata Abah berani, bukan. Tapi hal tuju kita, Allah Ta'ala kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus kembali, kita datang pada Allah, bukan kembali kepada neraka, bukan kembali kepada syurga, bukan benda tu tak ada. Maksud Abah, Allah suruh kita kembali dengan irji
ila Rabb. Jadi kita hidup ni tak kenal dia, tak kenal kita, tak tahu hidup ni kita nak mengalir ke mana. Pulangkan balik pada dia, barulah tenang kita. Kita akan nampak nanti dia yang menyusun apa akan jadi. Sekian alam pun kita nampak semua susunan dia. Kita tak ada tekanan. Sebab kita tahu tu semua Allah Ta'ala punya pengal. La tataharraku zarratan ilah. Tak ada bergerak halus zarah macam mana pun tanpa izin Allah. Ya Allah. Semuanya atas izin Allah. Semua atas kudrat dan iradat Allah. Kekuasaan dan juga kehendak Allah. Tak ada. Walau semut hitam di atas batu hitam di malam gelap gulita. Tetap Allah yang memperjalan. Walaupun kita tak nampak di alam tu. Tetap Allah yang bagi makan. Allah yang bagi dia hidup. Hebatnya Allah SWT. Jadi tak ada dah kita nampak sekalian alam ni bergerak dengan sendirinya. Tanpa kehendak dan juga ilmu Allah SWT. Kudrat Allah SWT. Jadi kita duduk situ selamat tak? Itu kita bila hidup, kita kena faham. Serahkan balik hidup kita kepada Allah. Baru kita akan nampak. Tapi kalau hidup tu kita rasa kita punya hidup, dah kita nak tu, nak ni. Nafsu syahwat akan masuk. Itu yang jadi kita azab nama dia. Tak payah tunggu pada masyar lagi. Tak payah seksa kubur lagi. Kita kat dunia lagi dah diazab. Sebab kita tak tahu tempat hala tuju kita. Wa ila rabbika farghab. Hala tuju kita, harapan kita 24 jam Rabb, iaitu Allah saja. Bila dia lari channel, cepat masuk balik. Memang hati kita mudah nak apa. Lawan, buat latihan. Lawan. Selalu kita dengar top percakapan tentang ni tadi. Mengenal diri, mengenal Allah ni. Supaya kita bertambah mantap. Irfan dah mula dah. Boleh nak faham dah. Bila abang cakap, dia sambung, dia boleh sambung. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Lama-lama nanti abang, Mak J, semua tu boleh. Bila abang cakap nanti orang boleh maknanya kamu dah menarik perhatian kamu nakkan kepada Allah. Tanda-tanda orang yang dicintai Allah, bila dibacakan ayat-ayat Allah, dia ambil perhatian, dia boleh sambung. Dia tahu apa orang ni nak cakap. Sama apa yang dia cakap. Dia suruh sambung, dia boleh sambung. Maknanya orang tu kekasih Allah. Innamal mu'minun nallazina iza zukirullah wajilat qulub. Pertama, orang mukmin tu dia bila sebut nama Allah, cerita tentang Allah menyebut nama Allah, walau dalam hati dia bertambah rasa takut dan rindu kepada Allah. Sebab dia kenal Allah. Tu orang mukmin. Dah kenal diri, kenal Allah. Kemudian kedua ciri dia, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imah. Dibacakan ayat-ayat, cerita-cerita kisah Allah, dia berminat dia. Jadi Allah bagi rasa syoknya. Irfan ada kekasih. Kekasih Irfan siapa? Allah, Rasul, Umi, Abah, kan? Bila sebut nama Abah, terasa tak? Sebut nama Umi, terasa tak rindu? Kan? Sebut nama Allah, rindu tak? Gitulah. Itu tandanya kita orang diberi oleh Allah rasa cinta. Beruntunglah. Jadi kita ni tetapkan hati kita ini betul-betul dalam hati kita betul-betul dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fahamkan maksud inna lillah tu. Jangan kita ikut macam style orang bumi lain tu. Inna lillah tu orang mati dia tu. Bila dia tu terlupa pada Allah, dia tak sebut inna lillahi wa inna. Itu musibah yang lebih besar adalah bila kita lupa kepada Allah, rasa ada kedirian hawa nafsu syahwat kita, itu cepat balik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takutlah kita kepada Allah. Sebab dah kita tak duduk dengan Allah. Allah tak pernah berpisah pada kita. Kita yang pisahkan inna lillahi. Musibah besar tak? Musibah besar. Pakaikan ini pakaian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni apabila kita rasa ada kedirian syahwat kita ataupun kita rasa kita yang hebat, kita itu musibah tu. Musibah nafsu. Jadi cepat balik, ya Allah, inna lillahi, aku dah kena musibah ni, ya Allah. Aku nak kembali balik pada Engkau, ya Allah. Sebenarnya Allah tak pernah pisah pun, kita yang
lampu Allah Ta'ala cahaya dia on aja, kita yang matikan lampu tu ataupun kita yang tutup lampu tu. Allah Ta'ala dengan kita, dia sayang kita, dia sentiasa on. Dia yang memperlakukan buat ni kita. Dia buat kita lupa, dia buat kita semuanya Allah. Yang buat kita lupa siapa? Allah. Mana boleh aku saja yang buat? Tak. Kalau tak diizinkan boleh? Tak boleh. Dan buat baik tu siapa? Allah juga. Kalau dia tak izinkan boleh kita buat baik. Jadi itulah Allah punya kekuasaan. Dia boleh jadikan iblis untuk buat tak baik aja. Dia boleh jadikan malaikat buat baik je. Betul? Dia boleh jadikan manusia ada kali buat baik, ada kali buat tak baik. Itu kondisi ataupun skrip yang dijadikan. Mana ada manusia buat tak baik, buat baik je. Mana ada? Ada ke? Melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih dia. Allah Ta'ala piara. Tapi bagi kita semua macam mana pun tetap Nabi Adam ada buat silap tak? Ada. Sekali kan. Tapi dia nak tunjuk siapa yang aturkan dia buat silap tu tadi? Allah lah. Jadi kita jangan kata kita manusia, kita hebat macam mana, kita tak buat silap. Pasti ada silap, pasti ada benar. Tapi bukan duduk kita di situ. Duduk kita adalah di sisi Allah. Jadi buat salah ke buat apa pun, semua itu kita faham, itu semua dia punya skrip. Si Haji ni ilmu apa pula ni? Habis orang tu merompak, takkanlah dia Allah yang suruh merompak. Nampak? Ada orang dia tak faham, dia akan mengatakan bahawasanya orang tu ada kudrat lah macam tu. Engkau tak mengaji mengenai diri mana? Kau rasa dia merompak tu dia pakai kudrat siapa? Untuk apa dia jadikan iblis? Untuk apa iblis dijadikan? Untuk menjadikan kita sebagai sesuatu yang kita tahu bahawa itu benda yang batil. Jadi jangan kita maknanya mengutuk makhluk Allah. Memang dia tu terkutuk, tapi kita tidak boleh menghina dia. Sebab kita berterima kasih juga kepada iblis. Sebab apa? Sebab dia menunjukkan kepada kita sifat batil. Kat mana iblis tu? Sekarang ni iblis ada di mana? Ya'juj Ma'juj ada di mana? Dajjal ada mana? Betul. Ada dalam diri kita. Malaikat ada kat mana? Nabi Muhammad SAW semua ada dalam diri kita. Pasal itu nama diri kita ni Rabbil Ala. Maka itu kita bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada sekalian alam kita. Sebab Allah jadikan macam-macam. Itu semua hak Allah dalam tu. Kalau dia nak adilkan iblis, datanglah iblis. Janganlah cari muka iblis tu. Sifat dia sombong, takabur. Ada tak dalam diri kita? Kalau ada, jangan carilah muka iblis. Dajjal, pembohong. Ada tak? Kalau orang memang orang dalam diri kita ada. Tapi bila kita dah kenal semua sekian alam, kita tak nak duduk pada diri kita. Kita keluar, kita tak ada. Kita irji'i ilah. Baru kita nampak diri kita tadi. Semuanya dikontrol oleh Allah. Tapi kalau ada lagi kedirian kita, tak boleh. Itu pasal nak kena keluarkan diri kita. Kita jangan duduk berkumpul dalam sekian Rabbil Alamin. Kita kena keluar di sisi Allah. Keluar macam mana? Matikan diri. Tak ada. Baru kita nampak benda tu ada macam-macam. Dulu, diri kita dalam ni dah bercampur bau dalam sekian Rabbil Alamin. Ada malaikat, ada dajjal, ada iblis, macam-macam nafsu syahwat, macam-macam dalam diri kita. Kita tak nampak dia. Sebab kita tak kenal diri. Tak kenal Allah. Tapi bila Allah dah perkenalkan, kenal diri kita, kenal Allah, kita kena keluar, tak ada diri kita, baru kita nampak banyaknya benda tu. Betul tak? Iblis, malaikat, mampus, semua ada dalam diri kita. Semua ada. Sebab kita duduk kat yang menciptakan sekalian Dapat tak kita rahsia tu? Alhamdulillah. Inilah maknanya yang dikatakan tadi, beruntunglah orang ketika dunia dia dapat geliga Allah musyrika Muhammad ni. Inilah diterangkan tadi oleh Allah, maknanya pegang betul-betul. Cari gali. Hari-hari kita
mengolahkan dia supaya kita jumpa, ketemu dengan yang dikatakan tadi, irji'i ila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Tak nak yang lain dah. Sebab kita tak nak tempat yang mana dulu kita ni tersesat, duduk berkumpul beramai-ramai tadi, kita tak tahu ala tuju kita. Bila Allah dah selamatkan kita duduk dengan dia, kita Rabbana la tuzik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka tak nak, jangan kembalikan aku dulu bercampur baul ya Allah dalam diri aku, tak kenal diri aku. Sekarang kau dah kenalkan diri aku ni tak ada, yang ada hanya engkau. Janganlah bagi aku ada balik ya Allah. Itu maksudnya Rabbana la tuzik, tetapkan balik hati. Setelah kita diselamatkan oleh Allah, kita minta Allah selalu merayu pada Allah, jangan kembalikan aku balik ke tempat diri aku balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tempat nikmat. Bentuk macam musibah. Tapi musibah yang melanda bila kita sebut aja, kita dah duduk Allah balik, dia tak jadi musibah. Dia jadi amma bi ni'mati rabbika fahadis. Itu nikmat yang kita harus ceritakan, iaitu bila kita bersama dengan Tuhan Allah, lebur dengan Allah, tak ada diri kita, di situlah mana. Syurga lagi best lah, neraka azab. Tak. Engkau memiliki Tuhan punya syurga lagi best lah pada apa pula yang syurga lagi best pula. Syurga tu best, tapi percikkan kita jumpa Tuhan pemilik dia lagi seronok tak? Tak heran kita yang tu. Bukan kita nak pelekehkan, sebab kita dah menjumpai. Jadi kehidupan kita dengan siapa? Pencipta syurga, pencipta neraka. Kau tak kenal pencipta syurga neraka, tu yang kau takut. Kau tak duduk tempat yang kekal abadi. Kekal abadi itu adalah tenteram, aman, tenang, iaitu dengan Allah. Tak harus leburkan diri. Tak ada rasa kedian. Semua dia bergerak. Kita amalkan. Bergerak, melihat, bercakap. Semua kita bukan rasakan dia aja. Jangan ada rasa kita. Tak ada kita. Praktiskan. Tak ada kita. Jangan sekali-kali. Kalau kita ingat diri kita, kan Abah dah cakap, tu angan-angan tu. Itu berkhayal tu. Sebab kalimah kita di paling mulia adalah la ilaha il. Mulianya kita bila kita tak ada rasa yang ada hanya Allah, mengesahkan Allah SWT. Dibawa dalam kehidupan kita, insya-Allah ya. Sama-sama. Anak saya nak mandi makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dapatlah kita menikmati kehidupan bersama Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan asyik, sentiasa mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala pagi, petang, siang, malam, setiap kedipan mata, setiap hembusan nafas dan semua yang ada dalam diri kita, dan yang menyatakan sebenar-benarnya adalah tak ada diri kita. Tak ada, la ilaha illallah. Seperti mana yang dimuzakarahkan petang ini yang berkaitan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang betapa famousnya ayat ini, yang apabila orang meninggal dunia, dia nyatakan benda ni. Tapi kegunaan ayat ni sebenarnya menyatakan hakikat yang sebenar adalah kita ni yang sebenarnya kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah selalu. Bukannya di dalam solat saja, maka di luar solat. Di dalam solat membawa kepada luar solat, kehidupan harian. Jadi hala tuju tidak lain tetap mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kunci utama, bukan kunci utama lah, maksudnya poin penting, macam semalam saya cakap, poin pentingnya kita dah tahu dah. Dia dua ni, perkataan kalimah la ilaha illallah, dua ni, la tiada, illallah isbat Allah, kan. Jadi la tu apa? Tiada, meniadakan diri kita. Sentiasa ditegaskan, sentiasa diceritakan tentang jangan ada kedirian, jangan ada kedirian, jangan ada kedirian, isbat hanya Allah. Kalau tak faham tu, dengar dulu. Kalau rakan-rakan YouTube tak faham, jangan orang kata apa, terus menyatakan tak faham. Dengar dulu,
dengar tu dengan keadaan yang beradab, dengan dalam keadaan beradab. Jadi kefahaman sebenarnya bukan sang guru, sang pembimbing rohani ataupun siapa saja yang menyampai pun bukan daripada dia. Semuanya datang daripada kefahaman yang difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi guru-guru mana pun yang menyampai pun dia yang tidak boleh memberi faham, tetapi pemilik kefahaman itu adalah Allah yang akan memberi faham kepada yang mendengar. InsyaAllah saya sentiasa mendoakan apabila rakan-rakan perjuangan, rakan-rakan YouTube mendengar YouTube ni, insyaAllah terus diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada makhluk, tapi daripada sang pencipta, sang pencipta dan yang maha hidup tadi tu, yang maha alim, yang memberi segala ilmu kefahaman. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada luahan kerohanian di dalam diri itu sahabat kita tadi. Apapun itu semua pun penceritaan daripada keesaan dirinya. Jadi kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Allah tu sentiasa teguhkan kita, masih Allah tu Al-Hafiz, dia pelihara kita supaya tidak ada rasa kedirian kita. Itu yang paling kita nak rasakan, bersyukur. Tetap diri kita hanya merasakan dia aja. Itu semua adalah pemberian kurniaan dia. Alhamdulillah. Bukan kita ni banyak beramal, kita bukan itu tolak tepi lah. Itu semua adalah penceritaan dia. Jadi yang kurniaan yang betul-betul ditetapkan kita dengan merasakan hanya dia aja, kita tak ada. Itu sebenarnya itu adalah limpahan kurnia nikmat Allah yang amat besar. Maka tu dibagi tahu bila kita dah dapat ni, maka disuruh kita ni dah dapat berita gembira lah daripada Allah. Maknanya kita tak nak lain, tak nak rasa diri kita, nak rasakan yang sebenarnya ada hanya wujud Allah. Itulah yang makna berita gembira. Itulah kemenangan yang inna fatahna laka fatahan mubina, kemenangan yang besar. Dia bagi tahu pada Muhammad dan pada orang yang ketemu di situ tadi, menemui di makam tu tadi. Tak ada dah rasa diri. Memang sulit kalau orang tak diberi hidayah oleh Allah, tak dikurniakan Allah, tak dapat. Ini semata-mata kurniaan dan rahmat Allah. Bukan kita ni hebat banyak beramal. Jangan. Maknanya kita dapat tu bersyukurlah. Tak dapat tu kita kena cari. Sebab Allah tu dia memang dia sentiasa tunggu kita, dia sentiasa bukakan. Yahdillahu linurihi mayyasha. Sentiasa dia buka. Dia nak ngajak kepada cahaya nur dia untuk kembali kepada dia. Dia sentiasa mengajak 24 jam. On aja cahaya Allah Ta'ala ni, dia utuskan Muhammad tu cahaya tu, sinar je. Tapi kita tutupi. Jadi tak ada alasan mengatakan Allah tak bagi hidayah lah. Allah tak. Sebenarnya Allah tu dia mengatakan dia ada hak. Memang dia ada hak. Hak Allah Ta'ala tu dia menceritakan orang ni iblis tak dapat, orang ni nabi-nabi dapat, wali Allah dapat. Jadi itu penceritaan Allah tu, Tapi bagi kita ni tadi macam mana pun disuruh kita tadi kan bagi apa dalam surah tu apa Isra tu wa qada rabb, sebab kita ni dah memang yang ada dia aja. Tetap jelah dengan dia. Jadi kita mengapa kita nak seolah-olah kita rasa orang ni Allah bagi petunjuk, orang ni Allah tak bagi petunjuk. Kita jangan salah faham. Itu lain. Bab itu kekuasaan Allah mutlak. Tapi yang kita jangan kata aku ni Allah tak bagi. Jangan, tak boleh. Bukan Allah tu tak nak bagi. Sebenarnya kita kena lihat dalam diri kita. Dia dah bagi tapi kita menutupi. Lebih baik kita berfikiran gitu daripada kita bersangkaan buruk kepada Allah. Allah tak bagi lagi hidayah kat aku. Jangan. InsyaAllah. Jadi perkataan apa ni yang sekarang ni pada akhir zaman ni dibagi tahu, maknanya seolah-olah bila kita ni sebut COVID je, lebih banyak dalam
Dunia ni lah, manusia ni membincangkan, ditumpukan kepada COVID. COVID tu maknanya huruf dia ada berapa kan? Jadi sebenarnya itu nama-nama Allah yang bagi tu. Jadi jangan kita nampak COVID tu tadi. Nama tu sebenarnya, nama yang COVID tu nama Allah bagi. Jadi bila nama tu Allah bagi, jangan kita menamai COVID tu lagi. Sebenarnya nama tu sendiri dah Allah bagi, tentulah dia mempunyai bentuk. Bentuk tu juga Allah yang bentukkan COVID tu. Walau dia halus mana pun dia ada bentuk. Dia tadi. Kemudian bila dia ada bentuk, ada nama, Allah juga yang bagi nama, Allah bagi bentuk, Allah bagi sifat. Sifat dia 19 kan? COVID-19 kan? Jadi sifat dia tadi adalah ada apa tugas tu? Membawa apa? Membawa mesej, membawa penceritaan Allah. Supaya itu daripada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Itu yang kita nak. Maknanya bukan pasal kita nanti bila mati bukan COVID. Jadi kita nak nampak dah innalillahi, makna kita kena duduk dengan Allah. Bukan sebab benda tu mematikan, tetapi innalillahi wa inna, kita datang daripada Allah dan kita sentiasa dengan Allah. Bukan kembali nanti bila mati kembali, bukan. Dalam hidup kita seluruhnya kita dengan Allah. Datang pada Allah, kembali pada Allah, masuk keseluruhan dia, kita sentiasa dengan Allah. Tak lain, dia bawa mesej tu COVID tu juga untuk mengesakan Allah. Kalau kita nampak COVID tu dia maknanya datang kepada zaman kita ni untuk membawa balam bencana ke, itu makna pandangan dari segi syariat dia. Kita tak kaji secara keseluruhan. Secara keseluruhan dia adalah untuk kita kembali dengan Allah. Ya, ini bukan waktu mati tu. Mati hidup itu lagi, kita jangan ada rasa diri kita. Itu makna kembali. Tapi kalau kita kembali, kita kata tapi kita rasa ada diri kita, tu bukan kembali maknanya. Faham Wa inna ilaihi raji'un, kita datang pada Allah dan kembali pada Allah. Bukan makna kita pergi balik kepada Allah, bukan. Allah tu tak ke mana-mana. Tapi sebab kita ada rasa diri kita, maka itu kita kata Allah ada kat luar. Ada kat tanah, ada kat sini, walau mahfuz, sini, yasyadul muntaha. Kita tak faham. Tapi kalau kita tahu kita datang daripada Allah, kita kembali, bukan bermakna Allah tu ada di depan, belakang, kanan, kiri, tetapi kita kena lebur. Kita tak pernah ada. Yang ada hanya Allah, itu nama kembali. Itu nama kembali. Ini Allah dah buka kan ni. Kalau tak faham lagi saya tak tahulah. Ini dah buka telanjang habis dah ni jadi kembali itu bukan di sana, di depan, di mana, di luar. Tak, kembali itu adalah meniadakan Jangan kau dah memang asalnya datang daripada Allah, tak punya apa. Yang ada datang tu siapa? Allah lah. Yang nak kembali bukan ke mana-mana, dia sentiasa awal, akhir, zahir, batin, azali, abadi, wa yabqa wajhu rabbika zul, tetap kekal sampai bila yang ada kebesaran, keagungan dia aja, tak ada yang lain. Semua dinyatakan dah menunjukkan kebesaran, keagungan, kekuasaan dia semua. Tak ada lain. Jadi faham tak kita? Bila kita dah dapat rahsia ni, alhamdulillah, kita dah tahu tempat kembali kita. Adalah tidak ada diri kita, yang ada hanya dia. Dan dia tidak di mana-mana. Jangan dicari. Tapi dia ada di mana-mana. Dia tak ada di mana-mana sebab kita tak boleh tunjuk. So kita bersyukur pada Syekh Siti Jenar, wali Allah yang dihukum panjang. Kita kena Al-Fatihah pada dia. Terima kasih. Sebab perkataan dia, aku ni tidak ada di mana-mana. Allah tu tidak ada di mana-mana, tapi dia, Allah tu ada di mana-mana. Kita pun tak faham, pelik ni perkataan ni. Cuba kita tanya balik. Rupanya dia kupaskan, memang Allah tu tidak ada di mana-mana sebab dia laisa kamitslihi syai'un fil ard wala fis sama'. Tidak boleh disamakan di langit dan di bumi ni seperti dia. Jadi dia tak ada boleh disama. Tak ada lah, maknanya dia tidak ada di mana-mana. Dan dia ada di mana-mana sebab keseluruhnya meliputi. Sifatnya aja adalah meliputi ada sekalian alam. Awal, akhir, zahir, batin, apa pun semua dia berada. Tanpa ada
antara lagi terlalu dekat hingga tak boleh nak ditunjuk terlalu dekat dia. Dan jauh tak dapat digambarkan jauh sebab sekalian alam ni meliputi atas semua. Alam ni pun kita tak boleh nak kira berapa luas ni, makin luas macam tiup belon Rasulullah kata sekian alam ni makin membesar. Jadi planet bumi makin kecil macam pasir makin kecil. Planet-planet lain semua syurga jadi kecil sebab alam memang jadi sekalian alam tu sekali meliputi tu semua, itu aja dah sifat Allah, kekuasaan Allah. Tak payahlah kau nak kaji zat tu macam mana lagi. Dan dia meliputi dah sekian alam, kau nak sifat ni aja macam mana nak cari zat tu. Jadi tu yang dimasukkan tu laisa kamis syai'un, tak boleh nak disumpamakan lagi dah. Sebab bukan tak ada, terlalu dekat dan terlalu hampir hingga kita lebur kita yang tak ada, baru kita nampak dia yang ada, barulah kita dikatakan kembali. Itu yang dikatakan manusia yang paling beruntung, bertemu dengan Rabbnya. Dia dapat bertemu dengan Rabbnya bila dia dah Allah Ta'ala kullu man 'alaiha fan, lenyapkan semua yang ada, Allah lenyapkan, baru dia wa yabqa, dia nampak sebenarnya yang tetap kekal, aku ni tak ada, semuanya tak. Itu di situ. Sampai di situ makam tu, beruntunglah. Dia bertemulah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahagialah dia. Jadi kita sebelum wafat, kita tak pastikan siapa-siapa pun yang dengar dalam YouTube, siapa-siapa pun sampai bila dengar, mencapai ini. Inilah hala tuju yang Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka ila mubasyiran, aku tidak lain mengutus kekasihku Nabi Muhammad SAW dan para Nabi, melainkan membawa berita gembira ni. Wa ma arsalnaka illa, melainkan mubasyiran, kabar gembira. Apa kabar gembira tu? Dia dah dapat tahu kembalinya diri dia kepada Allah. Tak ada diri dia, yang ada kisah-kisah Allah. Dia duduk dengan situ ya. Itulah mana berita gembira, berita yang Allah Ta'ala beritahu, aku utus, dia dah tahu Nabi tu, dia dah dapat berita gembira ni. Apa berita paling gembira? Tak ada lebih gembira lagi, iaitu dia dah tenggelam. Aku yang dia dapati, lain tak ada. La ilaha illallah, dia betul faham, memahami, mengimani betul la ilaha illallah, dia faham. Jadi bawa dalam kehidupan dia 24 jam bergerak, semua tak rasa diri dia dah. Memang pakar, para Nabi memang pakar, tak ada diri dia. Ya, jangan kita ingat ilmu ni tak ada. Mereka dah jadi pakar, bukan tak ada, pakar dah sampai lenyap diri dia dah sentiasa. Allah punya gerakan dia dah tak rasa diri dia, melihat tak ada lah. Sebab kita tak ketemu orang yang betul-betul dapat benda ni. Ya, bila kita dah ketemu dan dengar cerita dia, baru kita tahu, ya Allah, nikmatnya di sisi Allah. Itu sebenarnya bukan Allah jadikan syurga tu suruh kita duduk kat syurga. Duduk di sisi innalillahi wa in, duduk dengan Allah, bahagianya tadi. Kalau kat syurga masih tak beres, ada lagi nak dilihatnya, ada lagi nikmat yang tak sempurna kan. Tapi di sisi Allah tenang, setenang-tenang. Apa lagi yang nak dia lagi kan? Tak ada lagi yang lebih tenang. Dan kalau dah dengan Allah ni, ya Allah, ni air sedap. Dia tak ada istilah yang tak sedap. Dia sentiasa nikmat. Semua nikmat yang ada ni semua. Ya Allah, itu rupanya Nabi-Nabi, wali-wali Allah dapat. Orang-orang yang betul-betul dianugerahi Allah. Dan mereka semua nakkan kita dapat. Allah Ta'ala nombor satu, nakkan kita dapat ni. Kedua Rasulullah, kedua wali-wali Allah. Semua nakkan kita dapat benda ni, rahsia ni. Yang ada pada dalam dalam diri kita yang Allah Ta'ala letak. Semua ada. Tapi kita tak beresi, kita masih lagi duduk keakuan diri. Mana kita nak dapat rahsia tu tadi? Geliga kat dalam diri kita yang Allah Ta'ala letak tu tadi. Yang mana itulah rahsia aku. Kau dapat, nanti kau dapatlah tempat yang paling tenang, paling bahagia. Jadi kita banyak tertipu hidup ni gini kita nampak dunia. Jadi beruntung siapa betul-betul dapat ni, beruntunglah dia. Tak ada yang lebih untung lebih. Ni Allah Ta'ala bagi tahu, inna fatahna laka fathan, inilah kemenangan dia. Ya, tak ada. Apa pun kalau kita wafat nanti, tetap kita dengan Allah. Sebab kita dah tahu awal lagi, sebelum kita wafat, tempat kita di sisi Allah. Macam orang kaki mancing, kalau dia meninggal, memang tempat dia dah hobi 24 jam ingat mancing je. Sebut mancing segar, sebut mancing lah solo.
Bukan saya cakap orang ahli mancing ni ahli yang tak elok, bukan. Maknanya yang terlampau sangat lah. Sampai mancing waktu solat pun tak lakukan solat. Sampai mancing pun tak rasa Allah yang campak, Allah yang bagi rezeki. Maksud saya gitulah, yang jenis yang tak kenal diri, tak kenal Allah jenis punya orang yang kaki mancing, yang gitu. Jadi bila dia wafat, dia tetap nanti pancing tu nanti bila dalam kubur akan berbalah dengan dia. Apa kau minat aku, apa kan? Dia akan berbalah, tu akan jadi azab di dalam kubur. Tak payah tunggu kubur, kalau kau dah kenal, gitu azab lah tu. Sebab melalaikan kau dengan Allah. Tapi kalau kau campak, kau ingat Allah yang campak, dia tak lalai. Boleh. Kaki mancing yang kenal diri, kenal Allah. Boleh. Apa saja pun boleh. Tapi kenal tak engkau diri, kenal Allah? Siapa yang gerakkan? Kau jadi pomen, siapa yang ajar kau jadi? Siapa jadikan besi? Kau nampak besi itu ciptaan Allah, dalam kau jadi pomen. Kau nampak Allah semua. Kau ahli yang kenal diri, kenal Allah, dalam pekerjaan kau adalah pomen. Pekerjaan kau nelayan. Pekerjaan kau adalah mentadbir negara. Pekerjaan cikgu. Tak kira apa. Yang penting mustahak kau kenal diri, kenal Allah. Jadilah apa pun. Akan tenanglah kau. Tapi kau jadi tu, jadi ni, mancing, jadi cikgu, jadi orang besar je. Tapi kau tak kenal diri, kenal Allah. Jadi orang kaya, tak guna sebab kau tak kenal Allah. Kalau kenal Allah, kau yang paling selamat, yang paling tenang, paling kaya, paling bahagia. Walaupun kau tak dapat, dunia ni kau tak dapat apa, tapi kau manusia yang paling bahagia. Tapi kalau sekeliling kau bahagia apa semua, orang semua cakap kau orang kaya, kau senang, tapi kau tak kenal diri, tak kenal Allah, tetap kau di dalam keadaan malang. Dalam keadaan kau diazab, kau tak sedar. Ya Allah, semalam-malam manusia dia hidup kat dunia, dia dalam keadaan malang, tak kenal diri, tak kenal Allah, dia sangka dia bahagia. Ya Allah, tertipu betul lah. Bila mati nanti baru dia tahu, ya Allah tolong hidupkan aku balik. Tak boleh. Mana boleh, jangan sampai jadi gitu ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT. Sampai sini dulu. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, wa'afu minkum. Dalam saya menyampaikan tadi ada rasa kedirian ke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.